Untuk mengetahui semua Sevanity ni, kawasan Sevanity, dia kawasan orang bunuh orang. Dia kalau kata contoh macam saya dengan AA. Saya dengan AA ni gaduh. Saya bunuh AA, nanti keluarga AA akan bunuh saya dan keluarga saya. Dia bukannya bunuh saya seorang. Dia akan bunuh keluarga saya, dan keluarga saya yang kena bunuh dengan keluarga AA akan bunuh keluarga AA, seluruh keluarga dia Sampai habis. Assalamualaikum semua. Welcome to podcast kita yang terbaru, Review. Okey, kita di mana sekarang? Okey, sekarang ni kita berada di sebuah kawasan di Tanah Tinggi yang bernama Ushguli. Okey, Ushguli ni adalah sebuah tempat yang terletak di kawasan utara di Georgia. Okey, sebelum itulah kita perkenalkanlah kita punya podcast review ini. Untuk kali pertamanya, kita punya debat yang saya sendiri pun tak pernah buat podcast. pun pernah buat podcast. Okey, kita pernah, tapi podcast orang lain. Yelah, podcast orang lain. Tapi hari ni kita memberanikan diri untuk buat podcast. Podcast santai-santai, kita tak nak strict terlampau keras sangat. Formal. Settle je. Mana-mana kita boleh sembang-sembang kat mana-mana pun boleh. Macam sekarang ni kita berada dekat Ushguli. Di Georgia. Pekan yang paling dekat sekali daripada Ushguli ni adalah Pekan Mestia. Lebih kurang 1 jam daripada sini. Dia agak terpinggir daripada kemajuan. Betul. Tapi nampak macam dia develop. Kalau cerita pasal podcast ni, sebenarnya kita nak cerita pasal experience. Nak tahu sama ada berbaloi ke tidak untuk kita travel ke Georgia ni. Sebenarnya susah ke? Macam mana nak pergi sana? Kita nak share sikit. Jadi kita pun mulakan perkongsian ini, daripada kita sendiri sebagai traveller kepada orang-orang yang nak travel. Kalau kata dia orang nak travel, semua kita plan, dia orang join vacation lah. Maksudnya semua kita plan, dia orang duduk je sampai. Tapi kalau kata kepada yang rasa macam dia nakkan some dynamic freedom untuk mereka berjalan dan menentukan apa yang mereka mahu lihat, mungkin video-video Ray TV dan juga podcast review ini boleh membantu untuk mereka plan, merancang travel mereka. Okey, persoalan sekarang ni, berbaloi ke pergi Georgia? Dari segi kos, perjalanan dia, ada dia punya difficulty dia. So tu semua yang kita akan nak share kan juga dalam kita punya podcast kali ni. Okey. Macam ni lah, kita dissect one by one. Satu perkara yang selalunya orang perhatikan semasa mereka nak pergi travel. Nombor 1, bajet. Kedua, makan. Ketiga, keselesaan. Keempat, penginapan. Dan rasanya itu yang utama lah. Betul. Okey, kita dissect one by one lah. Untuk yang pertama sekali tentang bajet. Macam mana bajet? Kita keluar dan masuk melalui satu pintu. Sebenarnya ada 2 pintu di Georgia. Sama ada kita masuk melalui Tbilisi ataupun Batumi. Okey. So macam kita hari tu kita turun, kita bermula daripada KL, lepas tu kita transit di Doha dan kemudian kita turun di Batumi. Di Tbilisi. Dia berbaloi tak? Dia punya harga flight dia mahal tak? Kalau kita plan awal, kemungkinan kita dapat harga flight yang berbaloi. Tapi memandangkan macam kami sendiri dah ada dekat-dekat baru kita beli. So harga dia boleh tahan agak keras. Harga dia memang gila muhalazah lah. memang gila muhalazah, betul. Dia harga yang sama yang kita pergi pasal last minute, kita boleh sampai San Francisco. Dan kalau let's say lah, kalau korang budget, ada juga another option selain daripada korang ambil full fare, korang boleh ambil low fare macam Air Arabia. Ya dia. Dia ada 2 penerbangan yang utama untuk sampai ke Tbilisi. Number 1 untuk bajet Air Arabia, kedua Qatar. Macam kita ambil Qatar sebab kita pun Air Arabia campur dengan lagis sama dengan harga Qatar. Betul. Tak jauh beza sikit je. Exactly. Even kalau dia ambil dia punya fare tu yang 20 kilogram punya luggage pun tak jauh beza. Tak jauh beza. Itu tak ada makan. Jadi kalau kita campur makan lagi dah sama macam Qatar. Jadi gunakan peluang ni dengan bijak lah kalau kita nak merancang percutian kan. Tak semestinya low fare itu sebenarnya low fare, tetapi dia no frill saja. Bila dicampur-campur dengan frill-frill yang dia exclude sebelum itu, harga dia tak jauh beza. Okey. Itu untuk penerbangan lah.
Okay, selain daripada tu, bila dah sampai ke Tbilisi. Tbilisi, apa challenge? Challenge dulu lah kita nak cerita challenge untuk semua. Ada satu lagi beberapa lagi perkara lah yang kita nak bincangkan. Apa lagi challenge yang lain? Pertama sekali kita nak share tips sebenarnya. Challenge yang pertama bila kita turun saja adalah bahasa lah. Kenapa pula? Tak. Ini podcast lah. Serius sikit. Bukan bloopers. Okay. Yang paling pertama sekali adalah bahasa sebenarnya. Kita keluar-keluar je bahasa. Mainkan peranan utama lah. Jadi sebenarnya Georgia ni untuk pengetahuan semua saudara-saudara dan saudari, 1991 baru merdeka dan kemudian dia baru saja itu 1991 baru merdeka, dia bukannya terus-terus open kepada tourism. Dia sebenarnya baru saja open kepada tourism negara ni. Jadi terutama sekali Ushguli ni baru 15 tahun. Baru 15 tahun dibuka kepada orang luar untuk datang ke tempat ni. Betul. Kalau tak sebelum ini dia dikuasai oleh bangsa Klan-klan dia orang. Klan-klan Svaneti. 15 years before, kalau kita nak access ke dalam ni, dia perlu masuk melalui keluarga, wakil keluarga. So keluarga tu akan memberi perlindungan kepada kita daripada diserang lah. Sebab ketika itu memang masih lagi dalam fasa di antara klan ni bergaduh antara sesama lain. Untuk pengetahuan semua Svaneti ni, kawasan Svaneti, dia kawasan orang bunuh orang. Dia kalau kata contoh macam saya dengan AA. Saya dengan AA ni gaduh. Saya bunuh AA, nanti keluarga AA akan bunuh saya dan keluarga saya. Dia bukannya bunuh saya seorang. Dia akan bunuh keluarga saya, dan keluarga saya yang kena bunuh dengan keluarga AA akan bunuh keluarga AA, seluruh keluarga dia sampai habis. Jadi itu cara macam mana, dan dia jadi vendetta sepanjang zaman. Kalau kata dia inherit dendam tadi tu kepada anak cucu mereka semua tu untuk meneruskan perjuangan. Betul. Jadi nampak macam sedikit cannibalistic, tetapi benda ni dah 1000 tahun berada dekat sini. Dan walaupun pada 1000 tahun yang lalu Christianity dah masuk, tetapi Svaneti ni antara yang paling lambat untuk embrace kehidupan beragama. Betul. Jadi itu yang dia macam tak berapa nak ada law sangat masa tu. Okay, kita balik semula kepada bajet tadi tu. Okay, satu lagi untuk perkongsian, kalau katakan you all rasa ambil travel insurance itu satu option, tetapi tidak di Georgia. Semasa anda masuk ke Georgia, semasa di immigration, mereka akan tanya, of course lah, number one, passport. Kedua, mereka akan tanya travel insurance kita. Dia nak tengok dokumen terus. Sama ada soft copy pun boleh, hard copy pun boleh. Dengan muka dia orang, you have insurance, itu lah. Macam tu. Sama lah, cuba buat lagi. You have insurance? No, you don't have? No. Dia punya bunyi no. Kita pelik lah bila sebagai frontliner untuk tourism, muka macam tu, aduh, hilang mood. Mula-mula. Rasanya negara ni memang terlalu baru dengan tourism. Sebab tu mereka pun tak tahu macam mana nak bersikap sebagai frontliner. Kan kalau kata kita pergi ke Singapura ke, kita pergi nak masuk Malaysia ke, kita masuk ke even US sendiri pun. Betul. Kalau kata kita masuk, once kita tak ada apa-apa salah pun kita buat. Tapi kita kan semua salah. Kita rasa macam kita ni kriminal tau. Jadi dan bila kita dah present semua dokumen-dokumen yang dia nakkan, lepas tu dia chop, dia cakap welcome to America. Macam tu. Welcome to Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Macam tu, muka dengan friendly. So kalau nak tahu sebenarnya lah, dia ada cerita di sebaliknya kenapa dia orang ni tak friendly. Sebab rata-rata masyarakat Georgia ni pada asalnya adalah di kalangan farmers dan juga warrior. Dia ada dua je kerjaya utama di Georgia. Petani ataupun pahlawan. Jadi itulah Georgia. Tukar muka. yang level-level pahlawan tu lagi-lagi dah jadi immigration. ada paku kat sini. Of course lah, mesti nak tunjuk dia punya power. Fighter. Kalau kita power, tunjukkan power kita, kekuasaan kita. Kalau kita haram, tunjukkan keharaman. Kalau kita malu, okay, kita terus ke topik yang seterusnya. Jangan jawab. Smart je.
Itu tentang bajet. Tentang bajet. Seterusnya tentang bajet penginapan pula. Di sini. Macam mana? Okey, kalau dari segi penginapan boleh kata dapatkan penginapan tak susah. Kita boleh akses melalui booking.com, melalui Airbnb pun banyak option. Cuma kita kena identify lokasi wise dia yang kita nak lah sebenarnya. Kalau macam dekat Tbilisi, dekat satu street yang dinamakan Akma Shenebeli tu. Akma Shenebeli. Itu memang kawasan yang mudah untuk kita nak dapatkan makanan yang halal. Dan juga by walking distance kita boleh akses ke tempat-tempat yang menarik. Dan Akma Shenebeli juga dia macam Bukit Bintang juga. Exactly. Ramai orang Arab. Dan memang street tu dibina oleh Jerman. That's why kalau dekat Georgia ni susah untuk kita nak lihat satu keadaan ataupun tempat yang betul-betul straight line dan flat. Semuanya berbukit-bukit. So itu adalah salah satu perkongsian yang kita boleh share lah tentang Akma Shenebeli. Okey, penginapan pula jangan rasa kita berada dekat bandar mahal, dia dekat kampung murah. Sebenarnya dia boleh jadi dekat kampung lebih mahal daripada dekat bandar. Tapi ini semua bergantung kepada demand and supply. Kita ada pergi satu tempat nama dia Juta. Juta tu memang worth the whole trip. Memang rasanya kalau kita mula-mula masuk sampai dekat Juta tu, dia ada tanah longsor. Ada tanah runtuh. Jadi dia tutup jalan tu daripada kenderaan. Jadi kita pun rasa macam kecewa lah. Mula-mula kita rasa macam nak patah balik, kecewa. Kita nak berkuda kat situ. Yes. Tapi rupanya orang kampung, kita jalan kaki sikit saja dekat kawasan tanah yang tidak stable tu. Jalan kaki, seberang tu mereka ada sediakan kereta untuk sampai lebih kurang 2 kilometer lagi. Nak sampai. Boleh jalan kaki. Tapi kita dengan barang, equipment semua tu memang dengan time constraint lagi. Jadi kita decide untuk ikut offer orang kampung. Tahu tak, itulah taksi yang paling mahal sekali di dunia. 2 kilometer pergi, 2 kilometer balik. Tahu berapa harga dia? 150 lari ataupun lebih kurang dalam RM250. Ya, memang tak cukup tanah kau lari. Tapi tak ada pilihan masa tu. Memang kita rasa macam kena ketuk juga, kena pau dengan cara terhormat. Tapi memang kena babe. Tapi demand supply lah. Demand supply. Exactly. Sebab mereka tak ada lagi pilihan. Kita tak ada pilihan lain selain daripada jalan kaki atau naik taksi tadi tu. Jadi kita supply je limited. Supply limited. Itu je. Dia cakap kau nak ini ke atau yang tu ke, semua sama. Betul. Semua 150 lari. Lari bajet. Okey, dan kemudian berkuda. Betul, berkuda. Tapi sebenarnya saya nak kata berbaloi ke tidak ke Juta Village ni, memang berbaloi. Walaupun pada hakikatnya untuk ke Georgia ni nak akses ke tempat-tempat kawasan pegunungan ni memang best. Tapi kita kena letak satu possibilities di mana dari segi keadaan cuaca, landslide, tanah runtuh. Sebab dia punya jalan-jalan alternatif dia tak banyak. Kalau nak pergi Usguli ni, satu tu je lah laluan. Kalau tutup, habis lah. Ya. Tadi pun masa kita nak datang ke Usguli tadi tu dah ada satu papan tanda. Papan tanda lama sebenarnya. Dia terlupa cabut. Dia tak ada bagi tahu berkuat kuasa tarikh bila sampai bila. Dia cuma bagi tahu pukul 7 sehingga pukul 12 tengah hari tutup. Lepas tu dia buka balik. 12 sampai 2 dia buka. Pukul 2 sampai pukul 5 tutup balik. Tapi kita redah saja. Alhamdulillah ramai juga kat sini. Kalau tak kena game, kecewa je kan. U-turn duduk dekat Mestia. Exactly. Tetapi kan kalau kata masa saya sampai dekat Mestia kali pertama, sampai saja saya rasa saya tak pergi Usguli pun tak apa. Saya rasa macam Usguli ni kita dah dapat dekat Mestia. Tapi rupanya bila sampai kat Usguli kita rasa macam tak nak balik Mestia. Dan begitulah juga masa sampai Juta kita rasa macam okey dah ni, kalau kita nak balik Malaysia pun dah okey dah sekarang. Kan? Dah nak balik lah. Sekali bila sampai dekat Ajara. Ya, Ajara. Ajara ada satu perkampungan yang macam pokut. Saya tak boleh lupa lah Ajara tu. Bila kita lalu mula-mula kita nampak tak ada perkampungan tau. Memang flat dia bumi dia, dan rumput-rumput dia rumput-rumput pendek je. Macam ni lah rumputnya ni. Dah golek-golek dah kat situ dah. Kali jalan ke depan, Masya Allah, dia punya view amazing. Korang kena tengok travelog kita. Betul lah. Betul. Okay, jadi itulah dia. Itu kalau dari segi perbelanjaan. Dekat Ajara kita ada duduk dekat rumah orang tempatan. Betul. Jadi kita dapat rasa macam mana orang hidup off-grid. Tapi tak adalah off-grid sangat sebab ada elektrik. Cuma dia macam mana kerajaan Georgia ni walaupun masuk dekat tempat-tempat ceruk-ceruk pun dia ada tetap ada elektrik. Betul.
line telefon. Exactly. Dia line telefon ada dua. Satu yang harga 60 lari, lebih kurang RM100, ataupun yang 30 lari. Betul. Tapi yang 30 lari ni masuk bukit je hilang signal. Macam ada budak dorang tu. Cakmal dengan Hambali lah. Yang ikut kita pergi travelog, kesian dia kan. Tak ada apa-apa kan. Lepas tu macam kita dua orang ambil yang 60, 2 kali ganda. Tapi sampai kat sekarang ni, kat sini pun ada line. Makti. Okey, itu dari segi perbelanjaan. Okey, seterusnya tadi cerita apa? Makan. Okey, kalau kata makan overall lah, Georgia, kita nak makan halal tak susah. Exactly. Tak susah. So kalau kita nak dapatkan sos macam daging halal, daging yang belum dimasak tau, daging halal dan juga ayam yang halal, memang mudah. Pergi je dekat dia punya market dia bernama Magniti, memang boleh dapat lah. Tak ada masalah pun. Kita ingat kan tak ada akses pada makanan-makanan halal tempat-tempat tinggi macam ni, rupa-rupanya mudah. So setakat ni tak ada masalah pun. Kenapa tu? Kita punya kru macam ada ni je. Okey, tak ada apa-apa. Apa tu? Buat batu. Okey. Boleh. Rasanya kita pun kru kita dah bagi signal yang kita dah cakap banyak sangat. Jadi mungkin buat part 2. Jadi buat masa ni kita stop dekat sini. Kita tangguh dulu majlis kita. Cerita tadi makan halal tadi kat sini. Okeylah, kita last kali untuk kita ceritakan bajet. Bajet makan halal sebenarnya dekat sini kalau naik lagi atas gunung, harga biryani dah jadi harga dah 28 lari. Betul. 40 lari. Lebih kurang dalam ringgit Malaysia dalam sekali makan tu RM60, ke RM70, RM80. Betul. Seorang. Tapi kalau kata macam pandai cari, insyaAllah. Kalau kata setakat shawarma tu dalam 10 lari dah dapat dah. Yang kita order tu 15 lari besar, 15 lari divide dua orang. Biryani dia pun boleh dalam, kalau biryani chicken 28 lari boleh bagi dua orang. Pasal ni kalau kata tanya saya, Georgia ni berbaloi ke tak berbaloi, dia ada benda yang membuatkan kita rasa tak berbaloi, tapi banyak benda yang membuatkan kita rasa sangat berbaloi. Exactly. Yang tak baloi tu sikit-sikit buat muka garang sikit. Tapi orang-orang kampung kat sini kalau kata you all menyapa memang friendly. Dekat ajarah kan. Kita siap boleh minta nak makan apple. Dekat pokok dia. Betul. Itu paling priceless lah. Macam tak ada apple yang pernah saya makan sesedap tu lah. Betul. Petik daripada pokok crunchy je. Lah tu. Tepi sungai pula tu. Ya Allah, banyak lagi lah nak diceritakan tentang Georgia. Jadi buat masa ni kita tangguh dahulu kita punya perkongsian kita dalam review episod yang pertama. InsyaAllah ada banyak lagi perkongsian menarik daripada perjalanan kembara kita. Okey, mungkin kita kena perkenalkan review ni apa. Jadi review ni berpaksikan kepada perkongsian-perkongsian yang rare. Bukan semestinya dalam travel, tetapi kita mengupas topik-topik berkenaan dengan budaya. Kalau kita lihat sekarang ini, budaya orang Georgia macam mana, mesti kena buat muka garang. Sebab apa? Rupanya mereka ni adalah sama ada keturunan farmer ataupun mereka ni adalah pahlawan. Dan juga macam-macam lagi lah nanti yang kita akan bawakan kepada anda semua. Kerana kita mengembara ke dunia, seluruh dunia membawa mata lebah dan kita akan dapat madu-madu daripada mana kita hinggap. Walaupun tempat itu adalah satu kawasan yang sangat kotor, tetapi jika kita bawa mata lalat, kita akan jumpa juga najis walaupun kita berada di satu padang bunga-bungaan. Tahu tak ayatku? Falsafah. Okey, kita jumpa lagi dalam review yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.